Tak silap saya dulu jenama Hilo ni antara jenama earphone yang agak bagus juga kan. Sebab harga dia yang agak murah dan kualiti yang diberikan tu agak bagus. Tapi dalam video kali ni kita ada Hilo Moripods. Macam mana pula dengan kualiti dia dan juga harga dia. Jadi jom kita unbox dan review. Assalamualaikum dan hai. Jadi kita ada Moripods daripada Hilo kat sini, okey. Antara jenama yang sering dikatakan popular untuk wireless earphone. Jadi kat bahagian belakang ni kita ada beberapa spek ringkas, okey, anda boleh baca. Kat sini juga kita ada dia pakai chipset Qualcomm kat sini dan juga dia ada Type-C charging IPX4. Kita buka dulu tengok macam mana kan dalam kotak dia diberikan apa. Jadi kotak dia nampak gayanya ringkas, okey. Kalau kita buka sini dia tulis, "Hey, listen up." Okey, sangat ringkas dan cara buka dia kita buat macam tu je. Okey, kita dapat dah tengok. Harga dia sekitar 100 macam tu je. Okey, kita dapat. Dia cantik juga dan slim kat sini. Jadi kalau nampak dia berwarna biru kat sini. Kat bahagian luar saya tak nampak sebarang LED. Kita ada jenama Hilo kat sini. Kat bahagian bawah kita ada USB Type-C. Okey, kat sini kita boleh baca sikit dia punya spek. Output dia 5V 100mAh kat sini. Okey, jom tengok dalam dia. Kita punya earphone jenis ada echo. Jarang-jarang saya dah cuba jenis ada echo ni dan ini ialah jenis yang tak pakai ear tips kat sini. Okey, bukan untuk semua orang lah. Itu je saya boleh cakap. Jadi macam mana prestasi dia, itu yang kita nak test. Dan dia punya kat bahagian belakang ni nampak dia macam kat atas ni mungkin touch sensor dia, kat bahagian bawah ni licin. Something good. Tapi tak apa, kita nak tengok lagi kat bahagian bawah lagi ada apa. Okey, apa diberikan oleh Hilo. Kita hanya diberikan, mungkin kat sini anda tengok. Okey, kita berikan ini hanya guide dan ini bahasa Cina. Dan bahagian bawah lagi kita ada Type-C. Okey, kita tak berikan ear tips. Something pelik daripada Hilo. Jadi adakah bagus dia untuk gaming dan sebagainya sebab dia gunakan chipset aptX pada Qualcomm. Jadi jom kita review. Jadi Hilo Moripods T33 ni hadir dengan 3 jenis warna. Yang saya pegang sekarang ialah warna biru, kita ada warna putih dan juga warna pink. Jarang-jarang ada wireless dia pun warna pink. Untuk harga dia pula dia sekitar RM110 ke bawah. Tak silap saya lebih kurang macam tu lah. Dia tak mahal sangat. Itu kelebihan daripada Hilo. Dan yang paling menarik tentang earphone ni ialah dia hadir dengan Qualcomm 3040 sebagai chipset dia. Jadi adakah dia berbaloi? Adakah bagus? Jadi jom tengok rekaan dia dulu. Jadi tengok rekaan, inilah casing dia. Casing ni sangat simple. Bahagian luar ni mungkin terasa licin sikit. Kat sini kita ada jenama dia, okey. Kemudian kat bahagian bawah kita ada port USB Type-C untuk anda charge. Dia tak ada sebarang button kat sini. Ini yang menarik. Sebab kalau anda buka saja, dekat sini anda akan disajikan dengan lampu daripada earphone. Jadi dekat sini ialah touch sensor dia. Anda kena bawa keluar dulu. Kat sini baru anda boleh on, turn off dan anda boleh kawal. Jadi casing ni digunakan sebagai charge untuk wireless earphone ni lah, bukan ada fungsi lain pun. Okey, kita letak tepi dulu. Jadi untuk design earphone ni pula dia jenis half in ear. Kalau tanya saya bukan peminat half in ear. Saya kena ada earphone yang mana dia ada ear tips baru selesa. Jadi yang ini saya kurang sikit. Tapi apa yang menarik tentang design dia lah, anda boleh tengok tau, dia macam ada dua sisi warna. Dekat bahagian atas ni yang terasa macam matte finish ni, dia ialah touch sensor. Dan kat bahagian bawah ni dia yang licin ni ialah benda biasa je, tak ada apa pun. Jadi kat sini anda tak adalah keliru sangat bila nak kawal dengan touch sensor. Dia anda tahu dekat bahagian mana dan selalunya dekat bahagian atas. Dia punya echo agak panjang kat sini. Okey, saya bukan peminat earphone yang ada echo, tapi bagi saya rekaan macam ni mungkin ada setengah orang yang akan suka. Dan last sekali ialah dia ada Bluetooth 5.2 yang agak latest. Jadi kat sini bila dah ada teknologi yang agak latest, dia punya kegunaan tu lebih baik. Betul ke kan? Tak apa, yang itu kita akan bincang sekejap lagi. Saya nak bincang bab keselesaan bila saya guna. Okey, awal-awal saya dapat earphone ni dan saya pakai, saya boleh katakan saya rasa selesa. Sebab half in ear earphone ni saya pakai selalu memang tak best. Tetapi bila dah lama-lama guna, saya merasakan macam dia dah start sakit telinga kan. Kalau anda memang terbiasa dengan half in ear tak kisahlah. Tapi untuk rating saya, kegunaan awal tu saya rasa sebab dia merupakan sebuah wireless earphone yang agak ringan. Jadi saya suka dan dia pun selesa pada awalnya. Cuma yelah bila dah pakai lama sangat dia dah rasa macam kurang grip. Tambah-tambah saya punya telinga ni agak banyak wax kan. Jadi kalau anda tak biasa, anda mungkin perlu skip. Tapi kalau anda dah biasa dengan jenis half in ear ni, saya rasa keselesaan ni agak bagus. Saya boleh bagi sekitar 6/10. Jarang-jarang bila saya pakai half in ear, saya boleh terasa agak lama untuk saya pakai kan. Jadi saya boleh recommend juga untuk anda. Kemudian tentang dia punya kualiti bunyi, yang ini saya rasa saya pelik sikit.
Okey, tentang kualiti bunyi dia, first kali saya sentuh tentang bass je lah. Punya bass ni lebih kepada mid bass je. Dia tak ada bass yang berdentum-dentam. Bass dia agak biasa tapi dia terasa bila dah sampai tahap bass dia. Dan satu masalah bagi saya tak tahu masalah earphone ni atau masalah phone saya. Bila saya dengar lagu bass yang ada drop, okey, drop ni satu benda yang kita dengar 100% bass kan. Bila dah sampai ke area drop dia tu, dia punya kelantangan dia start macam low sikit tau. Saya rasa pelik. Bila dia sampai kat vokal dia macam tinggi sikit kelantangan dia. Dia macam tak konsisten. Lalu kalau kita dengar lagu, kita dengar dengan satu kelantangan yang biasa kan. Tapi yang ni dia macam bila dah sampai drop, dia macam oh lah slow je. Tiba-tiba kalau saya sampai vokal balik, dia tinggi balik. Itu yang saya rasa lah. Saya tak tahulah kalau device lain, kalau anda guna anda tak terasa, mungkin masalah device ataupun masalah phone saya. Saya gunakan phone OnePlus Note CE. Untuk bunyi vokal lah, saya boleh katakan vokal dia agak bagus kat sini. Lantunan suara dia agak baik kan. Cuma kalau pasang dalam 50% ke 60% okey lah. Tapi kalau saya start dalam 70% ke atas, saya boleh rasa dia punya vokal tu dah start untuk dapatkan S dengan sharp. Bunyi S yang sangat tinggi kat sini dan agak bingit kat sini. Itu saya tak apa suka. Saya suka bunyi S yang agak soft kat sini kan. Tak ada lah sakit telinga. Bila saya dah dengar lama-lama, saya rasa dia punya sound stage dia agak okey kat sini. Dia tak terlalu sempit dan dia tak terlalu luas. Memuaskan bagi saya. Next, bab gaming. Adakah dia berbaloi untuk gaming? Sebab daripada Hilau ni sendiri, dia ada wireless earphone dari segi gaming dia sendiri. Tapi yang ini dia tak tentukan pun. Apa yang saya tengok dekat website dia, dia beritahu dia ada low latency untuk gaming. Tapi low latency dia tak dinyatakan berapa millisecond. Jadi saya pun mencubalah main game. Bila saya cuba dalam game macam Mobile Legends, saya rasa Mobile Legends tak ada masalah. Sebab kalau anda guna wireless earphone ni, anda akan terasa sedikit delay. Tapi kalau Mobile Legends tu mungkin anda tak apa kisah. Tapi kalau anda pergi ke game tembak-tembak, macam anda nak dengar footstep dan sebagainya, contoh game ialah PUBG Mobile, COD Mobile, Apex Legends kan, anda akan terasa lah sedikit delay. Boleh katakan dia punya delay tu terasa bila anda tembak kemudian baru bunyi dia keluar. Tambah-tambah kalau anda nak fokuskan footstep, saya kurang recommend. Tapi overall saya rasa untuk kegunaan gaming saya sendiri, saya accept je lah. Sebab saya kurang sangat untuk dengar footstep ni. Tapi pada hemat saya, dengan harga sekitar RM100 kan, saya boleh katakan dia antara wireless earphone yang ada delay yang agak kurang. Apa kata kita cuba sama-sama dengar macam mana? Okey ataupun tidak? Dari segi kelantangan, bila dia cecah sehingga 70% ke atas, saya dah rasa macam dia punya bunyi start macam dah mix, bercampur bau sikit. Saya kurang suka. Tapi kelantangan dia agak kuat dekat sini. Kalau saya pasang dalam 40% ke bawah, saya rasa macam 40% dia tak 40% tau. Bunyi dia sangat-sangat perlahan. Dan setakat penggunaan saya, dia punya sound leakage kat sini dia ada, tapi tak terlalu kuat sangat. Dan kita nak test juga macam mana mic yang dia ada. Katanya ada dua mic. Jom. Jadi saya dah record menggunakan saya punya OnePlus Note CE untuk rakaman audio kat sini. Jadi saya sedang rakam menggunakan Hilau Moripod kat sini. Dan saya ada aircon kat belah kiri. Mungkin anda tak dapat dengar. Jadi saya cuba senyap sekejap. Jadi sekarang saya nak cuba untuk buka noise kat bahagian depan saya. Saya akan gunakan 50% untuk laptop ni. Saya cuba on. Okay. Jadi macam mana anda rasa bila saya buka dekat bahagian depan ni dan saya bercakap, adakah dia okey ataupun tidak? Apa kata anda tinggalkan komen kat bahagian bawah untuk quality mic Hilau Moripods. Benda yang saya paling kagum dekat Moripods ni ialah dia punya bateri. Sebab apa tau? Sebab kegunaan bateri, kalau saya guna sendiri, saya boleh dapat sekitar 5 jam 30 minit. Yang mana bagi saya memang terbaik. Selalunya wireless earphone dengan harga macam ni, untuk ketahanan bateri dia agak susah nak carilah yang boleh tahan lebih pada 4 jam.
Jadi saya rasa saya respect dengan Hailau Moripods ni. Untuk dia punya casing, anda kena charge selama 2 jam. Okey, kalau anda nak pakai casing ni dengan wireless earphone ni tanpa charge, anda boleh dapat sekitar 24 jam. Itu yang Hailau katalah. Untuk ketahanan dia ada IPX4 kat sini untuk kalis debu dan juga kalis percikan air yang biasa-biasa macam hujan rintik-rintik ke kan. Nah, itu okey. Kalau buat mandi mungkin tak. Untuk sokongan kodek kat sini dia ada AAC yang mana dia agak standard dan dia ada aptX sebab dia guna Qualcomm. Jadi secara kesimpulannya, wireless earphone Hailau Moripods ni boleh dikatakan agak bagus dengan harga. Harga dia boleh katakan kena lah. Walaupun saya bukan peminat half in ear dan saya bukan peminat dia punya signature bunyi tu, tapi bagi saya dengan kualiti macam ni dah okey. Anda akan dapat bunyi vokal yang agak bagus kat sini. Anda akan dapat design yang agak cantik kat sini dengan USB Type-C kat bahagian bawah dia. Dan benda yang paling best sekali lah, anda akan dapat ketahanan bateri yang cukup power kat sini. Boleh bertahan lebih pada 5 jam. Memang bagus untuk anda yang suka mungkin naik bas dengan lagu kan. Jadi apa pendapat anda tentang Hailau Moripods? Apa kata tinggalkan komen kat bahagian bawah tambah-tambah mengenai dia punya daily test dan juga gaming test tadi. Dan kalau anda ada model lain daripada Hailau, apa kata anda komen juga kat bahagian bawah. Mungkin kalau saya ada masa, saya boleh test juga kan. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.